Assalamualaikum dan selamat datang ke YouTube channel Mak Don. Sekali lagi dengan aku Mak Don, dan hari ini kita akan sembang tentang sebuah filem terbaru yang sedang ditayangkan di Netflix bertajuk The Grey Man. Terima kasih kepada subscriber lama, selamat datang kepada subscriber baru. Kalau hangpa suka dengan konten-konten yang aku hasilkan, hangpa boleh tekan button subscribe dan juga button notification so that hangpa tak terlepas dengan konten-konten yang aku hasilkan. Okey, hari ini kita nak sembang tentang The Grey Man arahan The Russo Brothers, iaitu Joe dan Anthony Russo, lakonan Chris Evans, Ryan Gosling, Ana de Armas dan juga Dhanush dan lain-lain lagi lah. Okay, banyak gila pelakon. The Grey Man mengisahkan tentang Court Gentry, lakonan Ryan Gosling, lebih dikenali sebagai Sierra Six, seorang pembunuh upahan yang bergerak di bawah program Sierra kendalan CIA yang secara tidak sengaja membongkar rahsia gelap tentang agensi tersebut. Oleh kerana segala bahan bukti mengenai entiti tersebut berada dalam tangan beliau secara tidak sengaja, maka Sierra Six mula diburu oleh seorang psikopat iaitu Lloyd Hansen, lakonan Chris Evans. The Russo Brothers ni, mereka terkenal dengan filem-filem Marvel sebelum ni, sebagai contohnya Captain America Winter Soldier dan juga Civil War, serta Avengers Infinity War dan juga Endgame. Untuk keempat-empat filem yang aku sebut tadi, semua tu boleh dikatakan susunan dan juga formula yang digunakan dia tu lebih kurang sama, tapi masih menarik dan juga orang kata memuaskan hati penonton. Tapi untuk The Grey Man ni, dia tak dapat memuahkan hati penonton, bukan sahaja dari segi visually, malah mentally. Kiranya kalau kita tonton filem ni, nanti kita akan lupakan in future. Tak ada benda yang ada dalam filem ni yang boleh buatkan kita relate in future. Kalau hampa tonton Captain America ke ataupun Avengers, akan ada babak-babak yang digunakan in future kita jadikan meme, ataupun ada filmmakers yang gunakan babak-babak dalam filem ni as a reference untuk their own films. Faham tak? Tapi untuk The Grey Man ni, I don't think ada apa-apa langsung yang kita boleh ingat. Dan emotionally puas langsung tonton filem ni. Aku rasa macam it's a waste of time jugalah actually. It's too bad sebab ini merupakan sebuah adaptasi daripada novel The Grey Man tau. Dan novel tu mendapat rating 4.1/5 di Goodreads. Kiranya rating dia agak tinggi. Dan novel ni juga adalah, tak salah aku, New York best-selling author kot, number 1. So it's a good novel lah. Tapi bila hang adapt jadi filem, dia jadi pelik dan jadi mengarut. Sebab yang pertama, susunan filem ni agak kucak-kacir. Dia ada main timeline dia antara present dan juga past. Dan reason kenapa dia letak past punya timeline tu, sebab dia nak bagi more in-depth punya karakter tau, background karakter dekat kita tentang Ryan Gosling, hubungan antara Sierra Six dan juga anak saudara kepada uncle tu. But semua tu jadi kucak-kacir dan tak pandai disusun. Kalau hampa tengok Quentin Tarantino punya filem, dia pun ada main dengan non-linear punya storytelling. Tapi Quentin Tarantino, dia punya non-linear punya storytelling well crafted berbanding dengan The Grey Man ni. Disebabkan susunan dia kucak-kacir tadi, jadi ada benda yang tak cukup menjadikan beberapa benda berlubang. Macam contoh hubungan antara Sierra Six dan juga budak kecil tu tak banyak yang ditunjukkan. Tak ada benda yang macam baru ada satu kejadian yang mana budak tu dimasukkan hospital, lepas tu ada orang main serang rumah uncle tu kan. Itu lawak gila. Seorang je main serang rumah CIA. So kemudian tentang masa lampau Sierra Six yang mana dia kena pukul dengan ayah dia, lepas tu dia bunuh ayah dia tu, tak cukup. Dan mana adik dia? I mean, dia writers boleh buat bagi something related tau dengan benda tu. Mungkin adik dia tu, aku mungkin aku terlepas pandang sebab cerita ni bosan. Tapi tak salah aku, Ryan Gosling beritahu, Sierra Six beritahu dalam ni, kata it's either adik dia atau ayah dia. Time adik dia kena pukul dengan ayah dia tu, so dia ambil pistol, dia tembak. Means adik dia still hidup. Tapi mana adik dia? Better buat adik dia meninggal kena pukul dengan ayah dia. Dan bila Sierra Six tengok budak kecil tu, dia teringat adik dia. Sebab tu dia jaga macam menatang minyak yang penuh. Otherwise tak logik langsung sikit tu punya screen time boleh develop perasaan yang sampai hang nak jaga budak tu betul-betul sampai sanggup nak patah balik. Faham tak? Sebab hang dah jadi ghost dah, hang dah jadi Grey Man dah. Hang tak wujud dalam sistem, dah tak wujud in anywhere. So even though budak tu cakap dia rasa macam kita ni family jugalah, kita related jugalah, tak cukup. Hang kena bagi lebih lagi. Kemudian
fighting sequence dia ada yang menarik, tapi bila hang pi tambah drone shot FPV, first person view tu, yang tak semena-mena, tiba-tiba 0.5 saat lalu macam tu je, dia jadi hang merosakkan penonton punya pandangan tau. Orang tengah sedap-sedap layan fighting, tiba-tiba main benda tu. Jangan salah anggap, penggunaan drone FPV ni memang bagus. Okay, it's advanced punya teknologi. Tapi bila hang letak macam halai-balai macam tu, dia ada scene yang hang tak payah masukkan pun tak apa. Hang nak tunjuk scenery ke, hang nak tunjuk scene kejap mengejak ke, scene kejap mengejak ke, you know, benda tu bagus. Tapi scene fighting hang masukkan dalam 2 shot je, tu pun 1 saat, 1.5 saat je, hang merosakkan babak fighting waktu tu. And then Dhanush punya karakter, hang bayangkan lah, The Grey Man ni, the Sierra 6 ni diburu oleh international punya assassins tau. Merata tempat ada. Yang aku macam apa dia yang apa buat ni, pasti pun pernah kena masukkan international assassins ni. International assassin ni dia masukkan macam seolah-olah untuk justify kewujudan Dhanush, the lone wolf ni. Dia tak perlu pun masukkan semua international assassin dalam tu, just to justify kewujudan Dhanush. Rugi kat situ. Dah lah Dhanush punya fighting sequence lagi bagus daripada all the other assassins. Ridiculous gila. Dhanush punya prinsip yang tiba-tiba berubah prinsip, tak mau belok kepada Chris Evans, yang dia bagi balik pendrive tu, macam secara tiba-tiba tau benda tu, macam tak kena. Mungkin kalau on the way dia nak main serang Raya Sierra 6 time tu, you know, ada budak hampir mati ke, so dia instead of dia accomplish the mission, dia pergi selamatkan budak dulu ke, ataupun mungkin Dhanush sendiri pergi save budak yang nak diselamatkan oleh Sierra 6 tu ke. Banyak benda lag dalam filem ni, menyebabkan banyak benda berlubang. Aku rasa it's a waste of time lah untuk tonton The Grey Man. Dan aku harap if jadi, sebab nampaknya macam mereka nak buat sequel, if jadi sequel dan juga spin-off, menurut Russo Brothers, mereka nak buat spin-off untuk Dhanush punya karakter saja. Bagi orang lain direct, bagi orang lain tulis ke. Sebab aku rasa potensi untuk sebuah filem tu menjadi bagus rosak apabila hampa cuba gunakan elemen yang sama, formula yang sama untuk filem yang totally different punya universe lah kita kata. Aku pun tak tahu genre or something. Sebab Marvel is a superhero punya filem tau. It's not a cinema punya filem. To call The Grey Man as a popcorn punya movie pun tak boleh. So itu je kot. I think kalau hampa nak tonton The Grey Man, hampa boleh tonton kat Netflix lah. Tapi kalau hampa sayang dengan masa hampa, mungkin boleh tonton benda lain. Okay, terima kasih sebab tonton review ni. Kita jumpa lagi next video. Bye bye.